Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami Berita di TV. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Antara menarik hari ini, Kerajaan Pulau Pinang terus prihatin kesusahan anggota polis. Kebanyakan calon Pakatan Harapan Barisan Nasional bukan pilihan akar umbi. Amanah dakwa Barisan Nasional rampas kerusi tradisi. Lagi pegawai kanan Sanusi diheret SPRM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini mengumumkan akan melaksanakan pembaikan segera terhadap 3,300 unit kuartus anggota dan pegawai menerusi peruntukan tambahan kepada Polis Pulau Pinang. Ketua Polis Pulau Pinang Datuk Kau Kun Chin berkata, proses naik taraf kuartus itu secara tidak langsung akan meningkatkan lagi kualiti perkhidmatan polis di Raja Malaysia kepada masyarakat selain ia turut memberi keselesaan kepada anggota dan keluarga. Katanya kami akan beri fokus kepada kuartus yang lama dan usang serta pejabat yang perlu dibaiki. Tempat kerja dan kuartus yang selesa akan dapat memberi semangat yang lebih tinggi kepada anggota dan pegawai di dalam memberikan perkhidmatan yang lebih baik kepada masyarakat. Ketika ini, pembinaan Ibu Pejabat Kontijen Polis Pulau Pinang yang baru juga sedang berjalan dengan pelbagai kemudahan termasuk kuartus untuk anggota dan pegawai. Kau berkata peruntukan tambahan itu juga jelas menunjukkan keprihatinan Perdana Menteri terhadap kebajikan anggota PDRM. Katanya, saya bagi pihak kontijen PDRM Pulau Pinang mengucapkan terima kasih atas keprihatinan Perdana Menteri kita yang menitik beratkan kebajikan dan masalah kuartus yang terlalu lama dan perlu diperbaiki segera. Kontijen PDRM Pulau Pinang juga akan menerima peruntukan itu untuk pembaikan segera dan kami masih menunggu pengagihan dari Kementerian Dalam Negeri kepada Bukit Aman termasuk untuk negeri ini. Sebelum ini, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan tambahan RM150 juta untuk selenggara kemudahan agensi Kementerian Dalam Negeri, antaranya PDRM. Kerajaan turut mengumumkan peruntukan tambahan RM200 juta bagi membaik pulih dan menyelenggara rumah anggota Angkatan Tentera Malaysia di seluruh negara. Dalam pembentangan belanjawan 2023 sebelum ini, kerajaan mengumumkan peruntukan lebih RM500 juta bagi menyelenggara rumah keluarga ATM dan membaik pulih kuartus kediaman dan institusi di bawah KDN termasuk PDRM. Kerajaan menyelaras memperluas alam kesusahan dan kepayahan diterima guru serta jururawat yang berkhidmat di pedalaman khususnya Sabah dan Sarawak kepada Jabatan Imigresen dan penguatkuasa lain. Presiden Kesatuan Perkhidmatan Imigresen Semenanjung Malaysia, Khairin Nisa Khairuddin berkata, perkara itu antara diharap dapat dipertimbang kerajaan melalui berita gembira berhubung pelarasan imbuhan tetap untuk penjawab awam yang akan diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim 2 minggu lagi. Katanya memang kami ada dapat elang wilayah, tapi satu lagi elang iaitu elang kepayahan perlu diambil kira juga. Begitu juga dengan elang penguatkuasa tidak sama rata. Kami khususnya di KPISM memohon supaya elang-elang ini disamaratakan. Bagaimanapun perkara ini perlu dilihat dan diperhalusi lagi. Memang kita minta tetapi kita pun perlu lihat keupayaan kerajaan pada masa kini dalam mengeluarkan imbuhan-imbuhan sama ada ia berbaloi ataupun tidak. Semalam media melaporkan Perdana Menteri dijangka mengumumkan berita gembira berhubung pelarasan imbuhan tetap untuk penjawab awam termasuk warga pendidik 2 minggu lagi. Bagi tujuan itu, Perdana Menteri dilaporkan berkata beliau akan mempengerusikan mesyuarat pelarasan yang pertama pada minggu ini. Dalam pada itu, Khairul Niza berkata elang khusus itu juga perlu diberikan kepada setiap jabatan yang bertugas di pintu masuk negara, khususnya di lapangan terbang antarabangsa KLIA 1 dan KLIA 2 selain di pintu masuk selatan dan pintu masuk utara negara. Katanya di pintu masuk selatan, kenderaan penumpang atau pengembara yang masuk setiap hari adalah lebih kurang 250,000. Selain itu, taraf hidup di kawasan sepadan dan harga makanan yang tinggi semestinya mempengaruhi kos sara hidup penjawab awam. Beliau berkata elang khas juga perlu diberikan kepada cawangan pejabat pasport yang dibuka pada Sabtu dan Ahad. Katanya, tenaga kerja bagi jabatan ini tidak ditambah dan pegawai yang bekerja pada hari Ahad juga perlu masuk pejabat pada hari Isnin kecuali yang bekerja di UTC. Justru golongan ini perlu dihargai dan perlu diberi pengiktirafan sewajarnya kerana mereka adalah frontliner. Mengulas pelarasan imbuhan tetap, Khairin Niza yang yakin langkah itu akan memberi hasil baik dan positif kepada penjawab awam yang dihimpit pelbagai tekanan termasuk dari segi ekonomi. Katanya antara yang perlu disentuh dalam pemberian imbuhan kepada penjawab awam ini sudah pasti berkaitan gaji pemula yang perlu dinaikkan dengan satu tangga yang munasabah tetapi tidak membebankan kerajaan sedia ada. Katanya kita tahu kerajaan sekarang mewarisi hutan negara sebanyak 1.5 trilion ringgit. Jadi kita mahukan imbuhan yang munasabah yang boleh dikatakan dalam situasi menang-menang. Ketua Pengarah MARDI Datuk Dr. Muhammad Zabawi Abdul Ghani berkata,
badan itu sudah membangunkan lebih 53 varieti padi yang dimakan oleh rakyat dan digunakan oleh 95% penanaman padi di seluruh negara ketika ini. Beliau berkata bagi membangunkan satu varieti padi memerlukan masa lebih kurang 8 hingga 10 tahun dengan kos tidak kurang daripada 5 juta ringgit. Katanya, mungkin masih ramai yang belum mengenali dan mengetahui peranan sebenar agensi ini yang bangunkan lebih 53 varieti padi yang dimakan oleh rakyat di negara ini. Namun disebabkan kita tidak terbabit dengan pengurusan ladang, nama kita ini jadi tertinggal dan tidak nampak apa yang mahu disumbangkan kepada negara. Oleh demikian, Muhammad Zabawi berkata lebih 300 teknologi dan inovasi akan dipamerkan dalam penganjuran Showtech 2023 yang juga penganjuran kali kedua selepas kali pertama diadakan pada 19 tahun lalu. Beliau berkata penganjuran pameran seumpama itu bagi membolehkan masyarakat dan pemain industri memahami teknologi dan inovasi yang sudah dibangunkan oleh MADI sejak 50 tahun lalu. Katanya pelbagai teknologi baharu dan belum dikomersialkan akan dipamerkan termasuk teknologi berkaitan makanan, tanaman dan ternakan. Mudah-mudahan dengan adanya program ini, orang boleh nampak apa yang sudah disumbangkan oleh MADI kepada negara. Dengan tema peneraju inovasi argo teknologi, Muhammad Zabawi berkata, Showtech 2023 selama 3 hari di Taman Expo Pertanian Malaysia akan memberi fokus pada 6 kluster utama iaitu tanaman, mekanisasi, teknologi makanan, ternakan, pemindahan teknologi dan agrotourism. Katanya, Showtech 2023 ini akan diadakan di 2 tempat iaitu di Dewan A yang merangkumi pameran teknologi yang dibangunkan oleh MADI manakala di tapak show plot pula terdapat demonstrasi teknologi yang sudah dibangunkan. Selain kita pamerkan teknologi yang ada, MADI turut menyediakan pelbagai bengkel dan klinik untuk memberi khidmat nasihat kepada petani mahupun orang awam berkaitan tanaman serta keusahawanan. Selain pameran di Dewan Utama, beliau berkata pelbagai aktiviti sampingan turut diadakan di Dewan B, Dewan C serta di kawasan sekitar bangunan seperti Pesta Durian, Belon Udara Panas, Karnival Makanan, Jualan Produk Usahawan, Explorers dan Festival Quebec. Pemilihan calon ahli Dewan Undangan Negeri sempena Pilihan Raya Negeri masih mencetuskan konflik dalaman parti apabila terdapat beberapa ahli yang mempertikaikan kredibiliti calon yang diumumkan. Pencalonan semula Muhammad Najwan Halimi sebagai calon Dun Kota Anggerik mewakili Parti Keadilan Rakyat disifatkan telah mengecewakan ramai pihak kerana didakwa bakal memberi gambaran buruk kepada parti itu. Perkara itu disuarakan Ketua Penerangan Angkatan Muda Keadilan Selangor, V. Jinus Victiran, yang berpandangan keputusan mencalonkan Muhammad Najmat menimbulkan pandangan negatif terhadap PKR seolah-olah parti itu tidak berupaya mempertahankan kaum India dalam menegakkan keadilan dan kesaksamaan. Ia susulan isu hantaran kurang sopan bersifat perkauman yang dibuat Muhammad Najwan sebelum ini. Isu pertikaian calon yang bakal bertanding dilihat bukan sahaja mencetuskan pencanggahan pendapat dalam ahli parti sahaja, malah terdapat komentar netizen di media sosial yang turut mempersoalkan kredibiliti calon tersebut. Perkembangan itu dilihat semakin parah apabila mereka mula menyentuh isu bangsa, agama dan kedaulatan negara menjelang PRN. Dalam pada itu, tempias bunyi bising berhubung calon PRN turut melibatkan Barisan Nasional apabila Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz tidak tersenarai dalam Barisan Calon Negeri Selangor. Susulan itu wujud gesaan agar bekas Menteri Kewangan itu berundur daripada jawatan negeri kerana sudah tersisih daripada strategi parti. Ketua Pemuda UMNO Kota Raja, Muhammad Zafarullah Muhammad Nordin berkata, tidak wajar Tengku Zafrul terus memegang jawatan sebagai Bendahari UMNO dan Barisan Nasional Selangor kerana telah disisihkan daripada keputusan penting, termasuk tidak dilibatkan dalam rundingan kerusi dan strategi parti di peringkat negeri. Katanya, memegang jawatan tetapi disisihkan daripada keputusan-keputusan penting menunjukkan pelantikan sebagai bendahari sekadar kosmetik semata-mata tanpa tanggungjawab yang signifikan. Sementara itu, dalam perkembangan lain, Presiden Parti Amanah Negara, Datuk Seri Muhammad Sabun mengumumkan parti itu bertanding 31 kerusi pada Pilihan Raya Negeri 12 Ogos depan. Bilangan kerusi melibatkan 2 di Pulau Pinang, Negeri Sembilan dan Terengganu 7 di Kelantan serta masing-masing 9 di Kedah dan Selangor. Bagaimanapun, 2 kerusi DUN di Terengganu iaitu Tempoh dan Bandar masih dalam perbincangan. Pengerusi Amanah Terengganu, Datuk Raja Kamarul Bahrin Shah Raja Ahmad berkata terkejut selepas Barisan Nasional mengumumkan calon bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Tempoh ketika Majlis Pengumuman Calon BN-PRN ke-15 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Beliau berkata ia kerana mesyuarat Sekretariat Perpaduan Terengganu sebelum ini telah bersetuju memberikan kerusi itu kepada Amanah. Jelasnya Amanah juga tidak pernah memulangkan kembali kerusi DUN itu sebagaimana desas-desus mengatakan kononnya ia sebagai pertukaran bagi meletakkan bekas Ahli Parlimen Pematang Pauh Nurul Izzah Anwar dari Parti Keadilan Rakyat untuk bertanding di Parlimen Kuala Terengganu pada Pilihan Raya Kecil Ogos depan. Katanya kita tidak pernah memulangkan kembali kerusi DUN Tempoh kepada BN kerana ia telah dipersetujui bersama untuk diberikan kepada Amanah
menerusi mesyuarat antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional pada Mei lalu. Saya sendiri pun tidak pernah dengar dan tidak diberitahu mengenai Nurul Izzah akan bertanding di Parlimen Kuala Terengganu kerana isu mengenai petisyen tempoh hari dikemukakan UMNO. Pada kita, mungkin juga kerusi bagi Parlimen itu diwakili calon mereka kerana mereka yang menang ke atas petisyen berkenaan. PRK Parlimen Kuala Terengganu diadakan selepas kemenangan calon PAS Datuk Ahmad Amzad Hashim dibatalkan Mahkamah Pilihan Raya atas dakwaan wujudnya unsur rasuah pada Pilihan Raya Umum ke-15 November lalu. Pada PRU 15 lalu, Ahmad Amzad yang juga bekas Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi berjaya mempertahankan kerusi Parlimen Kuala Terengganu yang dimenangi pada PRU 14 dengan majoriti 40,907 undi. Dalam pertandingan 4 penjuru itu, Ahmad Amzad memperoleh 63,026 undi. Calon BN Datuk Muhammad Zubir Embo 22,109 undi. Raja Kamarul Bahrain Shah Raja Ahmad daripada Pakatan Harapan mendapat 10,946 undi dan calon pejuang Muhammad Abu Bakar 481 undi. Sementara itu ditanya sama ada Amanah akan mengumumkan calon bagi kerusi Don Tempur. Raja Bahrain berkata kesemua kerusi yang ditandingi Amanah dalam PRN 6 negeri akan diumumkan Presidennya Datuk Seri Muhammad Sabu dalam tempoh terdekat. Jelas Raja Bahrain setakat ini tidak boleh dikatakan berlaku pertindihan kerusi di Don berkenaan. Malah beliau secara yakin memberitahu kerusi itu milik PH. Katanya, kalau nak tanya satu persatu, saya boleh katakan dengan tepatnya setahu kita perjanjian terakhir antara kita dan UMNO yang dipersetujui oleh UMNO adalah tempoh diberikan kepada Amanah. Dalam isu pemulangan kursi ini sebenarnya tiada dan tidak berlaku kerana kita tidak dirujuk langsung. Kita tak kata ada pertindahan, tapi tunggulah pengumuman Presiden kita sehari dua lagi. Raja Bahrain juga pengurusi Pakatan Harapan Terengganu berkata, walaupun UMNO telah mengisytiharkan calon Don Tempur dari parti itu, masih boleh berlaku perubahan sebelum hari penamaan calon pada 29 Julai depan. Pada PRU 14 lalu, kerusi Don Tempur dimenangi calon PAS Hishamuddin Abdul Karim yang memperolehi 10,728 undi, menewaskan pesaingnya dari BN Basir Ismail yang mendapat 8,065 undi. Sementara calon PKR Wan Hafizi hilang deposit dengan mendapat 1,002 undi. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno mengesahkan seorang lagi pegawai kanannya ditahan, anggota penguatkuasa bagi membantu siasatan. Muhammad Sanusi berkata pihaknya sentiasa memberi kerjasama sepenuhnya dan meminta agar kaki tangan yang dipanggil hadir memberi keterangan yang diperlukan. Bagaimanapun, Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional itu menjelaskan beliau tidak mengetahui secara terperinci butiran lanjut penahanan tersebut. Katanya, usaha-usaha itu semakin hari semakin rancaklah nampaknya. Sebelum ini, satu mesej tersebar menyatakan seorang pegawai kanan kepada Menteri Besar direman 3 hari di Mahkamah Seksyen Al-Usta setelah ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Ditanya lanjut sama ada kemungkinan penahanan tersebut mempunyai kaitan dengan tangkapan terhadap Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Menteri Besar Kedah sebelum ini, Muhammad Sanusi tidak menolak kemungkinan itu. Katanya, ya, saya rasa betul. Saya rasa macam itu. Pasal satu-satunya hasil daripada brainstorm Pakatan Harapan untuk merebahkan PN adalah isu unsur nadi bumi. Sebab itu dia pulun tak apalah, buatlah. Kita tak ada masalah apa. Saya relax sahaja dan suruh semua siapa yang dipanggil bagi keterangan untuk kerjasama. Apa yang mereka mahu kita cerita. Kita tak ada apa-apa nak dibimbangkan. Selama kita benar, tiada apa yang perlu dikhawatirkan. Jangan takut, jangan gentar. Kita bukan bangsa penunduk. Sebelum ini, media melaporkan SPRM menahan reman seorang CEO MBI dan seorang wanita berjawatan pengarah syarikat bagi membantu siasatan berhubung rasuah dan salah guna kuasa disyaki dalam sektor pelombongan REE. Beberapa hari kemudian, agensi itu menahan seorang lagi individu yang merupakan pembantu kepada pemilik syarikat yang menjadikan keseluruhan tangkapan kini seramai 4 orang. Sekian berita hangat pagi di TV. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.